Hai semua, selamat kembali dalam ulasan pasaran sesi Asia. Semalam lantai dagangan Amerika Syarikat ditutup sempena Hari Kemerdekaan. Ia telah mempengaruhi sentimen dagangan dalam sesi Asia hari ini. Kebiasaannya pasaran ekuiti Asia agak sensitif terhadap perubahan di Wall Street. Pasaran saham Asia meningkat pada hari Selasa sejurus selepas keluaran beberapa berita positif. Laporan ekonomi yang memberangsangkan dan kemajuan dalam hubungan Amerika Syarikat dan China telah meningkatkan keyakinan dalam pasaran saham selepas penjualan secara besar-besaran baru-baru ini. Walau bagaimanapun, risiko kemelesetan dan inflasi yang melambung tinggi masih membebani sentimen pasaran dan mengekang permintaan dalam pasaran saham. Antara sebab kenaikan berjangka pendek adalah berita bahawa Joe Biden sedang dalam proses untuk mempertimbangkan keputusan mengenai pelonggaran beberapa tarif ke atas barangan import China dalam usaha untuk memperlahankan inflasi. Selain itu, pegawai China dan Amerika Syarikat baru-baru ini telah mengadakan perbincangan secara maya. Timbalan Perdana Menteri China Liu He dan Setiausaha Pembendaraan Amerika Syarikat Janet Yellen telah membincangkan beberapa perkara. Antara isu yang diketekahkan adalah penyelarasan dasar makroekonomi, masalah ekonomi global dan kerjasama antara dua hala. Permintaan untuk aset berisiko turut meningkat di tengah-tengah data ekonomi yang kukuh dari China. Indeks PMI perkhidmatan ternyata lebih baik daripada jangkaan. Aktiviti perkhidmatan China berkembang pada kadar terpantas dalam tempoh hampir 1 tahun. Selain itu, Jepun turut menerbitkan keluaran statistik makro yang positif. Aktiviti sektor perkhidmatan Jepun berkembang pada kadar terpantas dalam tempoh lebih 8 tahun. Penurunan mendadak dalam pasaran saham kebiasaannya akan diikuti oleh lantunan semula. Walau bagaimanapun, lantunan mungkin juga tidak berlaku berikutan tekanan inflasi, ketidaktentuan politik di Amerika Syarikat, kenaikan harga komoditi serta gangguan dalam rantaian bekalan. Seperti yang dilihat, faktor negatif masih sama. Oleh itu, pemulihan dalam pasaran ekuiti bergantung pada minit mesyuarat FOMC yang bakal dibentang pada hari Rabu. Pelabur akan mendapat meneliti lebih banyak petunjuk mengenai rancangan masa hadapan bagi dasar moneteri. Jika Bank Pusat membayangkan kelembapan dalam kitaran pengetatan moneteri, situasi ini akan mencetuskan bullish dalam pasaran saham. Dalam kes ini, lantunan semula adalah kelihatan sangat berpotensi. Walau bagaimanapun, minit mesyuarat itu juga mungkin menunjukkan kemungkinan kenaikan kadar 75 mata asas seperti yang dibuat pada bulan Jun. Seterusnya, pedagang kini sedang menantikan keluaran laporan data pekerjaan non-farm. Memandangkan ramalan ekonomi AS yang semakin teruk dan rancangan Fed untuk menghadkan inflasi, reaksi pasaran terhadap laporan ini agak boleh diramalkan. Jika angka melebihi ramalan, ia akan mengukuhkan jangkaan pengetatan agresif dan menjejaskan selera berisiko. Jika bacaan melebihi anggaran awal, aset berisiko boleh meningkat lebih tinggi. Kebimbangan bahawa ekonomi mungkin menguncup kerana kenaikan mendadak dalam kadar utama akan berkurangan. Dolar AS dijangka didagangkan tanpa arah aliran yang jelas menjelang penerbitan data-data penting minggu ini. Semasa sesi Asia, indeks dolar AS berlegar-legar di sekitar paras 105 mata. Indeks menghadapi tekanan penurunan harga yang sederhana. Ia telah membuat percubaan untuk menurun di bawah tahap sokongan 105.00. Pada masa yang sama, turut terdapat kemungkinan kenaikan harga. Dalam jangka pendek, mata wang dolar mungkin akan membuat satu lagi percubaan untuk mencapai paras tertinggi tahunan pada 105.80. Di tempat lain, Tokyo bimbang tentang kejatuhan drastik mata wang yen. Walaupun terdapat percubaan untuk pulih baru-baru ini, mata wang yen kekal lemah. Pada hari Selasa, Seisaku Kameda, bekas ketua ekonomi di Bank of Japan, berkata bahawa pihak pengawasan mungkin menaik taraf ramalan inflasinya pada akhir bulan ini di tengah-tengah penurunan mendadak mata wang yen.
BOJ juga perlu berwaspada bukan sahaja terhadap dolar yang kukuh tetapi juga kelemahan dolar berbanding yen. Pada hari Selasa, dolar AS menegaskan kekuatan berbanding mata wang Jepun. Pasangan dolar yen meningkat lebih daripada 0.5% dalam sesi Asia di tengah-tengah perbendaharaan AS yang semakin meningkat. Kelemahan pasangan mata wang itu baru-baru ini adalah disebabkan oleh pembetulan. Pada masa hadapan, sebarang pergerakan menurun boleh dilihat sebagai pembetulan. Masih terdapat harapan untuk pasangan mata wang ini naik melebihi paras 135.20 yang merupakan paras tertinggi pada September 1998. Jika harga berjaya meningkat, ia mungkin meneruskan pergerakan ke paras 139.00. Tahap sasaran terletak dalam julat di antara 147 dan 153.0. Hari ini, spekulator mengikuti dengan teliti pergerakan mata wang OC. Mesyuarat RBA adalah salah satu acara utama untuk minggu ini. Persoalan utama ialah sama ada pihak pengawas selia akan menaikkan kadar faedah sebanyak 50 atau 25 mata asas. Tidak semua pelabur akan mengambil kira langkah pengetatan ini. Ini bermakna bahawa dolar Australia mempunyai peluang untuk membuat lantunan semula. Mesyuarat polisi RBA berakhir dengan keputusan Bank Pusat menaikkan kadar faedah sebanyak 50 mata asas kepada 1.35%. Ia agak meyakinkan untuk mata wang OC. Pihak pengawas selia tidak menolak akan terdapat kenaikan kadar selanjutnya untuk menormalkan keadaan monetari. Inflasi di negara itu kekal tinggi tetapi tidak setinggi di kebanyakan negara lain. RBA akan memutuskan saiz dan masa kenaikan kadar masa hadapan dengan mengambil kira data makroekonomi baharu dan prospek inflasi serta pasaran buruh. Hari ini laporan jualan runcit telah diterbitkan. Petunjuk bulanan adalah sejajar dengan bacaan ramalan sebanyak 0.9%. Walau bagaimanapun, laporan ini tidak mendapat perhatian pelabur yang lebih memfokuskan kepada mesyuarat RBA. Namun begitu, pasaran tidak memberi reaksi terhadap keputusan mesyuarat. Pasangan AUD-USD hampir tidak terjejas oleh kenaikan kadar utama yang mendadak. Reaksi pasaran yang pasif mencetuskan penurunan 20 pip kepada 0.6864 iaitu 0.05% lebih rendah daripada harga pembukaan. Pasaran kecewa dengan fakta bahawa pihak pengawas selia tidak memberikan kenyataan hawkish tetapi memberikan komen yang agak umum. Terdapat faktor lain yang menjejaskan keyakinan yang didorong oleh kenaikan kadar. Sebagai contoh, pelabur berhati-hati terhadap mata wang yang berkaitan dengan kitaran perniagaan ekonomi global. Oleh itu, pasangan mata wang AUD-USD tidak mungkin akan memulakan rally yang stabil. Para pelabur harus bersedia untuk pemulihan jangka pendek. Jika sebuah harga meningkat, ia akan melepasi paras 0.7000 iaitu had atas paras rintangan. Seterusnya, harga akan meluncur turun dari paras tersebut. Pada ketika ini, pelabur sedang memberikan perhatian terhadap sebarang petunjuk mengenai risiko inflasi terhadap ekonomi global. Sebarang tanda-tanda mungkin menandakan keadaan ekonomi Amerika Syarikat yang lebih baik. Namun berdasarkan pergerakan pasaran, kemungkinan pemulihan yang mampan adalah agak rendah. Sekian sahaja buat masa ini. Langgan saluran kami dan jangan lupa untuk menekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi berita daripada kami. Terima kasih dan jumpa lagi esok.